di bengkel PCB kita ada 2 chemical di situ. Bengkel material pun ada chemical. Jadi kena berhati-hatilah dengan chemical-chemicalnya. Dia tak faham, tolong bertanya. Okey, ni adalah manual handling. Manual handling cara-cara untuk kita mengangkat barang. Gunakan kaki, jangan gunakan pinggang. Kena jangan membongkok. Dia ada step by step untuk kita mengangkat barang cara manual. Ini antara personal protective equipment atau PPE. Kita ada safety helmet untuk kepala, hearing untuk telinga, untuk safety glove untuk mata, breathing untuk pernafasan dan juga safety harness. Safety harness untuk bekerja di tempat tinggi yang melebihi daripada 2 meter. Bila kerja-kerja melebihi 2 meter, kita wajib memakai safety harness selain daripada PPE yang lain. Dan bila bekerja di tempat tinggi, kita mesti dalam keadaan sihat. Tidak demam, tidak pening, untuk menjamin keselamatan ketika bekerja. Okay, kan kita pergi kepada kemalangan atau aksiden. Okey, kita ada 3 jenis kemalangan. Aksiden, kemalangan besar, penyakit pekerjaan, near miss ataupun insiden, kemalangan kecil. Okey, semua kemalangan-kemalangan yang berlaku mestilah dilaporkan dengan segera kepada supervisor ataupun technician yang berada di tempat tuan-tuan bekerja. Dan dalam masa 24 jam, kemalangan yang melibatkan kemalangan besar wajib dilaporkan kepada JKKP ataupun DOS untuk tindakan. Jadi bila berlaku kemalangan kecil atau besar, wajib untuk melaporkan kepada supervisor ataupun technician on duty. Okay, 2 penyebab pada kemalangan yang saya sebut tadi, unsafe act atau unsafe condition, iaitu perbuatan yang berbahaya dan juga keadaan yang berbahaya. Jadi antara unsafe act, contoh-contoh unsafe act yang paling selalu, yang paling famous, yang paling top dalam workshop dalam mak-mak adalah kita bergurau. Bergurau. Bergurau ni boleh menyebabkan kemalangan. Kadang-kadang kita menggunakan, kalau dalam makmal, dalam bengkel yang menggunakan peralatan-peralatan, mohon jangan bergurau. Dia akan boleh menyebabkan kemalangan. Kemudian patuhi segala rule and regulation yang ada dalam setiap workshop dan makmal lah. Sebelum tuan-tuan dan cik-cik puan memulakan pekerjaan, pastikan tuan-tuan membaca setiap rule dan regulation yang ada yang dalam workshop dan makmal. Jadi antara unsafe condition, contoh-contoh service, housekeeping, no air flow, less lighting, poor cable management. Selalu kita terlupa kalau kita semasa kita bekerja, poor cable management atau pengurusan kabel ni selalulah kita terlupa. Di mana kabel bersilang-silang di atas lantai yang boleh menyebabkan kita tersadung, jatuh, bila jatuh menyebabkan kepala, kaki, tangan semua boleh menyebabkan kecederaan. Jadi berhati-hatilah bila kita bekerja dengan peralatan-peralatan mini kabel, pastikan semua kabel-kabel tersebut kita manage betul-betul, supaya dia tidak boleh menyebabkan kemalangan. Kesan-kesan kemalangan. Okey. Kesan serta-merta. Di antara kesan serta-merta kita luka, damage, loss, fear, disease. Ini adalah kesan-kesan yang serta-merta bila berlaku. Sebab tu saya kata tadi, bila kemalangan berlaku, wajib kita dengan segera ataupun compulsory laporkan setiap kemalangan yang berlaku pada pendiri ataupun supervisor ataupun technician yang bertugas. Ini kesan kemalangan bila dalam jangka panjang lah. Kita akan
perubatan yang berpanjangan, yang rosak kita kena repair, kemudian peralatan yang rosak kita kena tukar. Itu cost increase, bertambahlah perbelanjaan untuk pembelian barang-barang telah rosak. Kemudian tuan-tuan juga akan rugi dalam kos bila terlalu lama MC. Bila terlalu MC kita akan moral jatuh, disiplin pun jatuh. Jadi sentiasalah berhati-hati ketika menjalankan kerja-kerja praktikal atau amali di lab ataupun di workshop. Jadi antara kemalangan-kemalangan yang berlaku lah. Jika kita tidak berhati-hati ketika kita mengoperasikan sebarang peralatan tanpa pengetahuan, tanpa memikirkan keselamatan yang diutamakan. Jadi kena berhati-hatilah. Tak kena, tak apa, bila kena makan tak habis lah. Ni jika tuan-tuan dibuli ataupun didera lah. Jika tuan-tuan dan puan-puan rasa diri itu didera ataupun dibuli, terus lapor kepada unit safety and security ataupun siapa-siapa yang berdekatan lah dengan tuan-tuan ataupun siapa yang paling rapat. Buat laporan lah jika dibuli ataupun didera. Kita tak tahu, kadang-kadang kita ni dera dalam segi mental. Dari segi perbuatan kadang tak nampak. Dari segi kita selalu didera dalam mental jadi faham-faham lah. Jadi dilarang untuk mendera dan membuli. Okey, kesempatan di bilik kuliah. Okey, sini bilik kuliah untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, bilik kuliah akan dibuka dari jam 7 hingga 7.30. Kelas start pukul 8, makna pastikan kelas-kelas telah dibuka sebelum pukul 8. Jika kelas-kelas yang tuan-tuan nak gunakan itu tidak dibuka lagi, tuan-tuan bolehlah menghubungi unit keselamatan dan unit safety security untuk saya pastikan pengawal keselamatan ataupun guard untuk buka kelas tersebutlah. Pastikan sebelum pukul 8 kelas tuan-tuan masuk, tidak buka, lapor pada saya. Okey, personal safety guard atau mesti pastikan barang-barang berharga tuan-tuan puan-puan simpan elok-elok. Kadang-kadang kita ni rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Kadang-kadang kita rakan sebilik pun kita tak boleh percaya. Pasal kalau benda-benda macam duit, handphone, laptop ni adalah benda-benda yang berharga. Jadi make sure bila keluar daripada bilik, walaupun sekejap ataupun lama, pastikan dia disimpan di tempat yang selamat. Itu juga dengan kereta. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan memberi pinjaman kereta pada kawan-kawan, pastikan mereka tidak duplicate kunci. Perkara itu ada berlaku. Sebab tu saya beritahu. Member pinjam, sebab tu mereka duplicate kunci. Besok pagi bila tuan punya kereta nak guna, kereta tak ada. Itu juga motor. Malam dia parking tempat lain, pagi tempat lain motor. Jadi berhati-hatilah. Pastikan kunci tu tak diduplicate oleh kawan-kawan kita yang pinjam kereta tu. Serupa juga dengan kunci bilik. Kunci asrama, bilik kediaman tuan-tuan. Jangan bagi pinjam kepada kawan-kawan lah. Masing-masing akan diberi satu kunci. Jadi pastikan kunci-kunci tu jaga elok-elok. Jangan hilang. Dan pastikan tuan-tuan jangan bagi kawan kita tu duplicate kunci tersebut. Okay, pastikan kereta dan bilik senantiasa berkunci lah. Itu juga pastikan sebelum keluar daripada bilik tuan-tuan dan puan-puan, pastikan semua peralatan elektrik mestilah telah dimatikan. Supaya untuk mengelak berlaku kebakaran. Okey, tindakan bila berlaku kebakaran biasalah kita akan cari api, kemudian pecahkan emisi gelas. Jangan panik, kalau boleh
api tu kecil, kalau boleh kita gunakan fire extinguisher yang ada di setiap asrama tu. Di asrama setiap level kita ada 5 balang dry powder. Setiap penjuru dan juga di ruangan utama. Setiap level. Jadi pastikan tuan-tuan, puan-puan yang duduk di asrama, pastikan tuan-tuan mengetahui di mana kedudukan fire extinguisher. Jadi bila berlaku kebakaran, kita boleh bertindak dengan segera, di mana kita boleh menyelamatkan diri dan juga harta benda dan orang lain. Dan fire extinguisher ni janganlah disalahguna. Salah guna masa bila? Masa menyambut hari jadi, masa telah habis belajar, kita nyambut hari, kita gunakan fire extinguisher ni. Dan ada juga yang melakukan perbuatan yang bahaya dengan membuang fire extinguisher ke bawah. Telah berlaku di Armada 1 dulu. Alhamdulillah tidak menyebabkan kemalangan. Dia jatuh betul-betul di sebelah kereta. Jadi pastikanlah kalau ada masalah stres ataupun jumpa kita ada kaunselor. Boleh berhubung dengan kaunselor. Kemukakan apa masalah kita. Masalah dalaman, luaran, jangan buat tindakan sendiri. Dan bila berlaku kebakaran, boleh telefon terus kepada 999 ataupun main post 9101. Tapi senang telefon 999 lah. Daripada handphone boleh telefon. Cara menggunakan how to use fire extinguisher, kita guna pull, aim, squeeze and sweep. Jadi kita cabut, kemudian kita halakan nozzle kepada pangkal api, kemudian kita tekan dan sweep, mana kita ayunkan ke kiri dan ke kanan. Saya rasa tuan-tuan di sekolah dulu dah biasa menggunakan fire extinguisher ni kan. Dan fire fighting pun selalu berlaku. Selalu dilakukan. Mana tidak peliklah bila belajar di universiti ni. Perkara ini tetap diteruskan demi untuk keselamatan diri kita, orang lain dan harta benda. Okey, di UKM kita hanya ada 2 jenis fire extinguisher, iaitu dry powder dan juga CO2. Di mana di asrama-asrama semua diletakkan fire extinguisher jenis dry powder. Itu juga dengan bangunan akademik di mana tempat tuan-tuan belajar, kita letakkan dry powder. CO2 kita letakkan di tempat-tempat di mana pusat penyaluran elektrik lah, atau bunkers. Yang mana di situ kita punca bakalan elektrik disalurkan ke tempat-tempat lain dalam UKM. Dan saya harapkan juga tuan-tuan dan puan-puan tahu menggunakan fire extinguisher jenis dry powder, di mana kalau kita masa-masa menggunakannya, kita gunakan adalah dengan melawan angin ke melaga angin? Mengikut angin lah, jangan melawan angin. Kalau melawan angin, api itu padam, kita yang padam. Faham tak maksud saya? Kita mesti menggunakan dry powder. Dry powder ni je dah sebut kering. Kita mesti mengikut angin. Jangan kita melawan angin. Dan dia boleh gunakan pada solid material, liquid dan electrical. Daripada electrical ni kita tak galakkan sangatlah gunakan dry powder. Kerana dia boleh menyebabkan kerosakan. Kemudian fire extinguisher yang kedua adalah jenis CO2. Okey, CO2 ni adalah lebih sesuai untuk kebakaran elektrik. Boleh juga untuk kebakaran pembejar dan juga cecair. Tapi lebih sesuai digunakan untuk kebakaran elektrik. Tapi dalam kebakaran pembejar, dia adalah fire extinguisher yang paling cepat untuk memadamkan api kecil lah. Selain daripada dry powder. Dia juga saya pasti tuan-tuan dan puan-puan telah mengetahui cara menggunakannya. Jangan pegang pada corong.
Cara guna dia jangan pegang pada corong. Kalau pegang pada corong, bila dia sejuk kita akan jadi beku. Tangan akan lekat kat corong tu. Nampak corong tu. Okey, ni adalah assembly point Pusat beratur bila kecemasan. Jadi MIMAT. Kita ada assembly A tu berkenaan admin, building, parking. Assembly B, MIMAT square ataupun dataran usahawan. Dulu kita panggil MIMAT square, sekarang kita panggil dataran usahawan. Kemudian C, assembly point untuk armada 1. Armada 2. Armada 2 atau asrama lelaki. Tempat beratur adalah kawasan lapang di belakang armada. Assembly D adalah pusat kod adalah armada 1 untuk pelajar-pelajar perempuan beratur bila kecemasan. Assembly E adalah untuk armada 3 asrama lelaki. Assembly F, assembly G head stand untuk tempat beratur bila kecemasan di kawasan bengkel. Kita ada 6 bengkel kat situ B17, 19, bengkel heavy and light fabrication, B18, bengkel mesin dan pipe, B20, bengkel marine, B22, bengkel kayu, B21, bengkel fiber. Kita ada 6 bengkel di situ. Kemudian kita ada hard stand yang boleh meletak menahan untuk meletak kapal di bawah 250 tan. Assembly M adalah lecturer theater. Kita ada dewan kuliah. Bila berlaku kecemasan dewan kuliah, kita beratur di depan parking di hadapan dewan kuliah. Ini ada MC code number. Bila berlaku kecemasan, tolong catatlah. Bila berlaku kecemasan, inilah nombor-nombor yang perlu tuan-tuan hubungi. Bila tuan-tuan dan puan-puan berada di dalam Juniken MIMAT. Main gate post, jetty post, safety security unit ada SC officer. Bila berlaku kecemasan, tolong call nombor-nombor tersebut. Okey, itu je daripada saya. Semoga apa yang saya terangkan tadi untuk akan menyebabkan tuan-tuan rasa selamatlah untuk belajar Juniken MIMAT ni bila belajar face to face nanti. Daripada saya, selamat bekerja, selamat belajar, belajarlah dengan selamat dan sihat. Safety is everyday business. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam, terima kasih Cik Mano. Cik Adam. Ya. Okey, Puan Arina nak mulakan ke nak kalau jadual 9:45? Ada soalan? Tak ada soalan Ke daripada pelajar-pelajar ada soalan ke? Boleh type soalan tu dekat kita punya conversation tu, boleh type soalan ataupun boleh juga tanya terus direct ke on speaker dan boleh terus tanya jika ada sebarang soalan. Okey. Betul. Kalau ada soalan tak apalah. Nanti bila dah datang ke MIMAT, jumpa saya. Kalau ada soalan terus jumpa saya lah. InsyaAllah. Selamat belajar. Belajarlah dengan sama nasihat. Ingat wawasan ibu bapa kita, apa tujuan kita datang ke MIMAT ni untuk belajar. Bukan untuk bercinta, untuk makan angin. Sekian, terima kasih. Mana? Mana? Lift.